Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke pertandingan debat Piala Ketua Menteri Sabah tahun 2022. Untuk makluman hadirin sekalian, persidangan ini dapat ditonton secara siaran langsung melalui saluran YouTube kami melalui pautan Linktree Palang Siaran Berlangsung. Saya Nur Fatia Ayuni merupakan tuan yang dipertua Dewan Anda pada sesi ini. Baiklah, persidangan kita akan dimulakan sekarang. Izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah serta bidasan pada persidangan ini. Pihak kerajaan diwakili oleh mahasiswa daripada Universiti Teknologi Mara Selangor, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Muhammad Fadlil Wafi, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Sharifah Maryam, Yang Berhormat Menteri Pertama Iva Natasha, Yang Berhormat Menteri Simpanan Suhairil Arif. Manakala pihak pembangkang pula diwakili oleh mahasiswa daripada Universiti Teknologi Mara Sarawak, Yang Berhormat Ketua Pembangkang Muhammad Iqmal Aiman, Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Fabian Rossi, Yang Berhormat Pembangkang Pertama Patricia, dan Yang Berhormat Pembangkang Simpanan Amir Zuhaili. Hakim bagi pusingan ini ialah Encik Amiruddin Abdul Rahman selaku Ketua Hakim, Encik Haji Maidin selaku Hakim Kedua, dan Puan Hazia Cik Husin selaku Hakim Ketiga. Ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dihormati, saya yakin bahawa yang berhormat sekalian sudah arif dengan peraturan dan tata cara semasa Dewan kita bersidang. Sekiranya semua ahli yang berhormat sudah bersedia, persidangan akan dimulakan sekarang. Usul bagi pusingan ini ialah teras 16 SDG Sustainable Development Goal mesti menjadi pemacu utama SMJ. Dengan ini, saya menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuka sesi perdebatan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada semua yang bersidang. Dalam sidang terakhir sebelum kita ke Sabah ini, perwakilan kerajaan hadir dengan satu gagasan usul. Teras 16 SDG, Sustainable Development Goal, mesti menjadi pemacu utama SMJ. Terus kepada pendefinisian usul, apakah itu teras 16 SDG? SDG ini merupakan matlamat pembangunan mampan yang diperkenalkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk menjadi hala tuju negara-negara dunia dalam pembangunan mereka, warga dewan sekalian. Dan dalam SDG ini ada 17 teras dan teras ke-16 ini adalah teras keamanan, keadilan dan institusi yang kukuh. Secara rangkumannya, ia menggalakkan masyarakat yang aman dan inklusif untuk pembangunan yang mampan, menyediakan akses kepada keadilan untuk semua dan membina institusi yang berkesan, bertanggungjawab di semua peringkat warga dewan sekalian. Terdapat beberapa indikator terhadap apa yang mereka ingin capai di dalam teras ke-16 ini. Antaranya ialah ketelusan institusi pemerintah. Kedua, isu ancaman keselamatan dan keganasan. Dan yang ketiga, isu keadilan dalam pemberian hak asasi warga dewan sekalian. Selesai teras 16 SDG. Apakah itu pula SMJ? SMJ merupakan Pelan Hala Tuju Sabah Maju Jaya, merupakan pelan jangka masa sederhana 2021 hingga 2025 yang menerangkan kepada kita tiga teras utama. Pertama, sektor ekonomi. Kedua, sektor modal insan dan kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga, jaringan infrastruktur dan kelestarian alam. Secara rangkumannya, objektif kepada SMJ ini ada 5. Pertama, untuk membina negeri dan masyarakat yang bersatu, aman, makmur dan juga sejahtera, mengoptimumkan sumber dan hasil negeri, merangsang pemulihan ekonomi dan juga membangunkan modal insan warga dewan sekalian. Namun, sebelum kita percaya ataupun kita menilai bagaimanakah kita ingin mencapai matlamat-matlamat dan juga objektif ini, kita perlu sedar dan juga menganalisis apakah sebenarnya halangan ataupun cabaran negeri Sabah di dalam menghadapi dan mencapai matlamat SMJ ini, warga dewan sekalian. Antara cabaran yang ingin diketengahkan oleh perwakilan kerajaan adalah krisis integriti dalam pentadbiran, krisis warga asing,
dan krisis keselamatan dan juga krisis kerakyatan warga dewan sekalian. Kenapa krisis-krisis ini penting? Sebab sekiranya kita tidak menyelesaikan krisis ini, kita tidak mampu untuk mencapai teras-teras di dalam SMJ ini warga dewan sekalian dan juga tidak mampu mencapai teras kesejahteraan rakyat itu sendiri warga dewan sekalian. Baiklah, seterusnya, frasa pemacu utama. Pemacu ini bermaksud unsur yang menjadi faktor utama ini lebih penting berbanding yang lain. Jadi secara mudahnya, pemacu utama ini kita menjadikan teras 16 ini sebagai unsur utama dalam SMJ berbanding dengan teras-teras yang lain warga dewan sekalian. Apabila kita mengetengahkan teras 16 ini berbanding teras-teras yang lain, maksudnya dalam Dewan Perdebatan ini, kita perlu bersetuju. Debat ini bukan debat bagaimana kita ingin melaksanakannya, tetapi debat ini adalah debat pada prinsip. Kita akan mengetengahkan teras 16 di dalam SMJ ini warga dewan sekalian sebagai teras yang utama. Jadi, bagaimana analisis di meja kerajaan pada hari ini? Kami akan tunjukkan kepada Dewan, kita mesti mengutamakan teras 16 ini sebab kemampuan teras 16 ini untuk mendepani cabaran-cabaran utama dalam mencapai matlamat SMJ warga dewan sekalian. Pembuktian kami di meja kerajaan pada hari ini, bagaimana kami akan berteraskan isu. Pertama, kami akan bercerita soal ketelusan institusi pemerintah. Kedua, isu ancaman keselamatan dan juga keganasan. Dan yang ketiga, keadilan dalam pemberian hak asasi manusia. Yang mana tiga-tiga perkara ini berkait rapat dengan isu kesejahteraan di negeri Sabah. Beban bukti untuk meja pembangkang pada hari ini. Tunjukkan kepada Dewan. Pertama, mereka perlu menafikan kemampuan teras 16 ini dalam mencapai kesejahteraan negeri Sabah. Tunjukkan juga kita sudah berada di landasan tepat tanpa mengutamakan teras 16 ini. Dan yang ketiga, tunjukkan kepada Dewan, kalau bukan teras ke-16, teras apa lagi yang perlu untuk kita utamakan untuk mencapai objektif kesejahteraan rakyat. Jadi, sebelum bergerak kepada hujah, sila. Muhammad, teras ketiga dalam SMJ dia nak jaringan infrastruktur. Masalah isu Sabah dalam infrastruktur adalah air. Masalah air pula bukan terletak pada integriti dan sebagainya. Ia adalah masalah ketercapaian sahaja. Yang berhormat, sebelum kita bercerita soal ketercapaian, kita perlu bercerita soal integriti dan juga ketelusan badan pemerintah. Barulah kita boleh capai perkara semua teras-teras ini warga dewan sekalian. Baik, hujah pertama, ketelusan institusi pemerintahan. Dalam soal kita menyampaikan hala tuju SMJ ini, kita perlu memastikan agensi-agensi kerajaan yang mengawal keamanan dan melaksanakan agenda pembangunan ini mempunyai pengoperasian yang telus dan juga berintegriti warga dewan sekalian. Malangnya, apakah perkara yang menjadi cabaran untuk kita menyampaikan SMJ ini adalah apabila berlakunya krisis rasuah di negeri Sabah. Yang pertama, ia menggugat keselamatan negeri. Dan yang kedua, menyebabkan penyampaian pelan ini tidak efisien warga dewan sekalian. Menurut SPRM sendiri, seramai 16 kontraktor ditahan kerana dipercayai mengemukakan penyata bank palsu kepada Jabatan Pendidikan untuk mendapatkan tender. Kedua, pengarah sebuah jabatan kerajaan negeri dipercayai meminta dan menerima rasuah membabitkan kerja-kerja perkhidmatan. Dan yang ketiga, pengisytiharan cukai jualan yang palsu. Keempat, isu seorang pengendali bot yang membayar agensi keselamatan negara kita, anggota agensi keselamatan untuk menyeludup warga asing ke dalam negeri Sabah warga dewan sekalian yang mana mereka membayar 20,000 sebulan kepada anggota keselamatan untuk membawa masuk warga asing. Kenapa perkara ini bermasalah? Ia akan menjejaskan perkara-perkara seperti kesejahteraan rakyat dan menyumbang kepada isu-isu lain warga dewan sekalian. Jadi, sekiranya kita mengutamakan teras 16 ini, antara intipatinya ialah kita ingin mengurangkan rasuah, membanteras kemasukan warga asing tanpa izin dan mengangkat kedaulatan undang-undang di negara kita, di negeri Sabah warga dewan sekalian. Yang mana sebelum kita ingin bercerita soal penyampaian, soal ingin melakukan perkara-perkara lain, isu integriti terlebih dahulu perlu untuk kita sampaikan, perlu untuk kita selesaikan warga dewan sekalian. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya, saya mempersilakan Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk menyampaikan kes bangkangan dan hujah di pihak pembangkang. Dipersilakan.
Tuan Suara boleh dengar? Ya, boleh dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Ketua, yang saya hormati Barisan Rakan-rakan Pembangkang, Perwakilan Kerajaan. Seterusnya, hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perdebatan buat semua. Terus dengan kerja selaku Ketua Pembangkang hari ini, kita analisis terus apa sebenarnya konsep dan kes di Menteri Perwakilan Kerajaan, dan akan saya lakukan pembidasan dan tunjukkan kenapa usul pada hari ini perlu ditolak warga Dewan sekalian. Pertama, hari ini Bangkit Perdana Menteri cerita tentang 3 cabaran, iaitu pertama, integriti, kedua, keselamatan keganasan, dan yang ketiga, kerajaan. Namun di meja perwakilan kerajaan hari ini langsung tidak tunjuk bagaimana dengan cabaran-cabaran yang telah diceritakan oleh Perdana Menteri hari ini mampu untuk mengganggu-gugat SMJ ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi pendefinisian pemacu utama, kata beliau, apabila kita letakkan teras 16 ini untuk menjadi pemacu utama, ia akan mampu untuk merealisasikan ataupun mencapai matlamat Sabah Maju Jaya warga Dewan sekalian. Namun, benar atau tidak, kita dengar Bangkit Perdana Menteri pada hari ini letakkan, kenapa kita letakkan teras 16 ini sebagai pemacu utama Sabah Maju Jaya SMJ ini warga Dewan sekalian. Langsung tidak diceritakan apakah rasional kita letakkan teras 16 ini warga Dewan sekalian. Itu kegagalan perwakilan kerajaan hari ini. Dari segi hujah pula, hujah pertama beliau ceritakan tentang ketulusan institusi pemerintahan warga Dewan sekalian. Dalam hujah ini beliau ceritakan wujud krisis-krisis rasuah yang menyebabkan hal ini mengganggu pemacu utama Sabah Maju Jaya sekarang warga Dewan sekalian. Namun untuk kita selesaikan masalah integriti ini, kita harus sedar bahawa Sabah Maju Jaya ini telah dilaksanakan. Sekiranya kes integriti ini mengganggu-gugat, jadi bagaimana sebenarnya Sabah Maju Jaya ini sudah menunjukkan keberhasilannya warga Dewan sekalian. Sekiranya krisis integriti ini masih boleh berlaku. Contoh mudah saya berikan, di Sempurna Sabah yang dipegang oleh Syafiee Apdal yang berdepan dengan pelbagai tuduhan rasuah. Tatkala beliau berdepan dengan pelbagai tuduhan rasuah ini warga Dewan sekalian, apa tindakan Haji Jidor? Adakah hendak menegakkan integriti atau memberikan ruang kepada pihak mahkamah untuk mensabitkan kesalahan kepada Syafiee Apdal terlebih dahulu warga Dewan sekalian? Tidak warga Dewan sekalian. Fokusnya ialah memberikan ataupun menjadikan Sempurna ini sebagai hak perlancongan warga Dewan sekalian, sekaligus memajukan sektor ekonomi di negeri Sabah warga Dewan sekalian. Sebelum saya teruskan dengan kes di meja perwakilan kerajaan, silakan mana-mana satu. Tiada? Silakan satu. Jadi yang berhormat, tak apalah kalau ada keberhasilan tapi integriti tak nak diselesaikan. Jadi bagi perwakilan kerajaan hari ini cerita bagaimana kita selesaikan integriti, kenapa teras 16 kita perlu letakkan sebagai perkara pertama perlu kita selesaikan, baru kita mampu untuk capai teras, baru kita mampu untuk capai matlamat SMJ ini warga Dewan sekalian. Selesai menjawab izin laluan, Bangkit saya selaku Ketua Pembangkang hari ini menolak gagasan usul Perdana Menteri, iaitu teras 16 SDG mesti menjadi pemacu utama. Kami tolak melihatkan kepada keupayaan SDG lain yang lebih relevan mendukung setiap 3 teras SMJ ini. Sekaligus ingin menunjukkan bahawa bukan SDG 16 sahaja yang menjadi pemacu utama. Hujah pertama, fokus ekonomi melalui teras 8 SDG. Sebab itu, perlu kita faham bersama apa sebenarnya teras 8 ini. Menurut unit perancang ekonomi, teras 8 ialah pekerjaan yang sesuai dan pertumbuhan ekonomi. Kita fokus kepada teras 8 ini dan bagaimana dengan teras 8 ini kerajaan boleh memberikan fokus kepada penyediaan peluang pekerjaan dan juga pertumbuhan ekonomi negeri Sabah. Itu pertama teras 8. Kita korelasi pula teras 8 ini dengan SMJ warga Dewan sekalian. Apa salah satu elemen SMJ ini yang hendak kita capai? Iaitu daripada frasa S itu sendiri, iaitu untuk kita memajukan sektor utama di Sabah, iaitu pertama sektor perlancongan, kedua sektor pertanian, dan yang ketiga sektor perindustrian warga Dewan sekalian. Jadi dalam memenuhi satu aspek SMJ ini tidak perlu untuk kita tidak perlu untuk kita jadikan teras 16 ini sebagai pemacu utama. Kita perlu untuk menjadikan teras 8 iaitu
pekerjaan yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi sebagai teras yang menjadi pemacu utama salah satu elemen SMJ ini sekalian warga Dewan sekalian. Jadi, tatkala perwakilan kerajaan hari ini telah tunjukkan bahawa teras dapat ini lebih menjawab kepada menjadi pemacu utama SMJ, kenapa kita perlu tolak teras 16 ini sebagai pemacu utama SMJ melihat kepada elemen pertama S itu sendiri, iaitu sektor ekonomi warga Dewan sekalian. Kita lihat kadar kemiskinan di negeri Sabah menurut Jabatan Perangkaan Malaysia merupakan kadar kemiskinan tertinggi di Malaysia. 8 daripada 10 daerah di negeri Sabah merupakan daerah termiskin. Dan kemiskinan ini bukan, harus kita sedar bahawa kemiskinan ini berpunca daripada jenayah, bukannya jenayah berpunca daripada kemiskinan. Jadi untuk kita banding beza keadaan ini, kita perlu faham yang kemiskinan datang terlebih dahulu, baru timbul jenayah. Pembuktian cukup mudah. Ogos 2022 menurut kadar indeks jenayah dicatatkan di Sabah bagi tempoh 7 bulan pertama tahun 2022 menunjukkan peningkatan sebanyak 22.06% atau 439 kes warga Dewan sekalian. Dan menurut Pesuruhanjaya Polis Sabah, Datuk Idris Abdullah berkata, bagi tempoh Januari hingga Julai lalu sebanyak 2,429 kes jenayah direkodkan di Sabah berbanding 1990 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Daripada jumlah itu, jenayah harta benda mencatatkan peningkatan kes iaitu daripada 2,153 kes kepada 4,023 kes warga Dewan sekalian. Jadi, dalam hujah ini saya telah tunjukkan untuk kita selesaikan untuk menjadi pemacu utama iaitu dalam elemen pertama S itu sendiri iaitu sektor ekonomi, perlu kita berikan keutamaan kepada teras utama 8 bukannya teras utama ke-16, kerana teras utama 8 ini lebih menjawab kepada elemen ekonomi itu sendiri bukannya teras 16 warga Dewan sekalian. Duduk saya sebentar nanti Bangkit Timbalan Perdana Menteri akan ceritakan pula bagaimana teras lain lebih memacu 2 lagi elemen SMJ yang langsung tidak disentuh oleh perwakilan kerajaan pada hari ini, iaitu elemen M, modal insan dan kesejahteraan rakyat, dan J, jaringan infrastruktur dan kelestarian hijau warga Dewan sekalian. Warga Dewan, tiada apa yang lain saya minta setuntut supaya usul pada hari ini wajar kita tolak bersama bagi kebajikan rakyat Sabah. Sekian, mohon terus membangkang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas bangkangan usul. Kini saya menjemput Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk menyokong usul perdebatan kita pada hari ini. Dipersilakan. Dengar ke? Ya, boleh dengar. Baik. Datuk Muhammad Ikmal, ada 3 perkara yang saya ingin anda lihat kesalahan anda supaya perwakilan pembangkang yang lain tak ikut kesalahan yang sama. Pertama, tatkala Ketua Pembangkang hari ini tidak menjawab isu yang kami letakkan tentang isu integriti ini. Tatkala kami katakan kepada anda, dalam pembangunan infrastruktur, kita mahu membangunkan, memberikan sumber air yang bersih. Tetapi perkara ini tidak boleh dilaksanakan sebab ada isu integriti, ada isu memilih bulu, memilih hanya kepada yang pro kepada mereka. Dalam keadaan begini, macam mana ada integriti, macam mana sumber air yang bersih yang anda mahukan itu boleh untuk disampaikan dengan baik. Malah dalam isu Datuk Syafie Apdal yang anda bawakan dalam Dewan Perdebatan pun, tahukah anda di saat Datuk Syafie Apdal ini ditahan oleh SPRM dan bersama ahli mereka iaitu Amrit Sangni, mereka ini sama-sama membuat rasuah, tetapi disebabkan Syafie Apdal ini tidak mempunyai integriti, akhirnya melantik sahabatnya yang bersama-sama membuat rasuah untuk menjadi ketua jabatan pengurusan air di Sabah. Dalam keadaan begini, kalaulah kita memberi orang yang jahat untuk mentadbir, bagaimana masalah boleh diselesaikan? Saya terlalu marah. Kedua, keadaan kes anda yang bermasalah tentang anda kata kes anda ini kita akan lihatkan kepada SDG yang lain yang akan menyokong kepada matlamat SMG. Perkara yang paling tidak betul dalam kes anda ini, pertama,
anda tidak menyentuh langsung teras 16 SDG. Sepatutnya, apa yang anda perlu lakukan adalah anda nafikan teras 16 SDG ini boleh untuk menjawab kepada matlamat. Malah, anda boleh sahaja tunjukkan dalam Dewan Perdebatan. Tak kala anda mengutamakan teras 16 SDG, maka matlamat SMJ ini tidak boleh dicapai, malah memburukkan lagi usaha-usaha untuk mencapai kepada matlamat. Ini masalah anda. Ketiga, hujah tentang keadaan ekonomi ini teras ke-8 dalam SDG tentang peluang pekerjaan, dalam peluang pekerjaan dan pelancongan. Masalahnya adalah apabila kita menyediakan peluang pekerjaan tapi ada pihak lain yang bukan rakyat Sabah yang merampas peluang pekerjaan itu, inilah yang kami risaukan. Sebab peluang pekerjaan ini dirampas oleh warga-warga asing yang masuk ke dalam negeri Sabah tanpa kebenaran Tuan Yang di-Pertua Dewan. Itu masalah kes perwakilan pembangkang. Sebelum saya teruskan pembawaan kerajaan, sila kalau ada celahan. Saya kait... Cakap apa? Disangkut ke? Baiklah, hujah kedua. Untuk pembangunan Sabah. Ya, betul. Semua orang tahu kita nak membangunkan Sabah. Tapi macam mana anda nak bangunkan kalau anda tidak integriti, tak bertransparensi untuk memberikan bukti. Baik, hujah kedua tentang ancaman kepada keselamatan dan keganasan. Baiklah, dalam hujah ini suka untuk saya ceritakan kepada anda bagaimana, apakah cabaran yang berlaku di negeri Sabah dan kesan kepada rakyat Sabah serta apa keadaan inilah yang akan mengganggu gugat kepada matlamat yang mahu dicapai dalam SMJ. Baik, menurut Pesuruh Jaya Polis Sabah, Datuk Jalaluddin Abdul Rahman, bagaimana ancaman keselamatan dan keganasan ini sangat banyak, terutamanya kes yang pertama tentang isu penculikan di dalam Sabah. Kes pertama, 4 lelaki bersenjata menyerbu restoran Ocean King di Kota Kinabalu dan menculik lelaki dan wanita yang disaksikan oleh 100 pelanggan yang lain. Dalam keadaan siang dan ramai orang tengok pun jenayah boleh berlaku. Dan keluarga mangsa ini menerima panggilan telefon dan meminta wang tebusan. Isu kedua, isu keselamatan di perairan, di mana pertempuran antara tentera Filipina dan kumpulan pemberontak negara Filipina yang telah menyebabkan penjenayah lari masuk ke dalam sempadan Sabah melalui laluan tikus yang berada di sempadan Sabah. Kesannya banyak kegiatan jenayah seperti lanun dan penculikan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Isu pertama, 21 orang pelancong asing yang diculik militan Abu Sayyaf sehingga sekarang masalah ini tidak diselesaikan. Kedua, pada baru-baru ini, bulan September 2022, 3 orang nelayan Indonesia diculik dari kapal ketika mereka berada di perairan timur Sabah, hadirin hadirat sekalian. Jadi, siapa yang melakukan perkara-perkara ini? Pertama, orang yang pecah masuk sebab laluan tikus dan kawalan sempadan yang lemah. Kedua, warga asing yang sekarang ini sudah duduk sama mereka dan mereka ini tidak dapat dikawal. Kemudian hadirin hadirat sekalian, ada juga kes di mana kejadian pengeboman bunuh diri di sempadan daerah yang berdekatan di lautan Sulawesi, sempadan Sabah, hadirin hadirat sekalian. Akhirnya 15 orang terbunuh, 75 orang cedera. Dan persoalannya bila saya cerita semua kes-kes ini, apa yang akan berlaku? Maka kesannya kepada rakyat serta matlamat SMJ ini, pertama, memanglah rakyat ini tidak akan berasa selamat dan mereka tidak boleh untuk menjalankan aktiviti ekonomi. Tidak cukup dengan itu, ini akan menghalang 3 teras utama sebab ia menyebabkan pelabur-pelabur tidak mahu masuk untuk melabur ke dalam negeri mereka. Kedua, kerja ini akan diambil oleh warga-warga asing. Contoh, pelabur ini sudah pun memberi wang tapi mereka tarik diri, iaitu Boosted Heavy Industry Corporation Sdn Bhd dan Yashi Iron Berhad, yang mana mereka ini awal-awal dah nak melabur tapi disebabkan faktor keganasan ini, mereka menarik balik pelaburan mereka. Kemudian, isu ketiga tentang isu pemberian hak asasi yang berada di dalam SDG 16.9 indikatornya. Bagaimana dalam masalah isu pemberian hak asasi ini, tahukah anda, setakat Mac 2022, seramai 50,000 orang kanak-kanak tanpa kerakyatan dianggarkan di Sabah. Kesannya, mereka ini tidak mendapat hak-hak yang sepatutnya seperti hak pendidikan, hak kesihatan serta di saat mereka ini tidak ada kemampuan,
mereka tidak boleh diberi bantuan. Contoh isu di mana disebabkan mereka ini tidak mendapat hak asasi yang sepatutnya, mereka ini terlibat dengan masalah-masalah gejala sosial. Contoh yang terkenal di Sabah, kanak-kanak ini terlibat dengan aktiviti hidugam dan inilah tabiat mereka yang biasa yang di sana. Kalau anda pernah ingatlah, tular satu video di mana sebuah sekolah alternatif dibuat oleh aktivis iaitu NGO bukan badan kerajaan iaitu Borneo Comrade untuk menangani kanak-kanak ini mendapati isu hisap gam. Kemudian kedua, di mana kanak-kanak ini tidak mendapat hak asasi seperti masalah kesihatan iaitu terdapat 287 kanak-kanak setiap bulan yang tidak boleh dirawat di klinik sebab tidak ada dokumen diri. Ini menunjukkan apa? Kalaulah kita tidak mengutamakan ataupun tidak menjadikan teras 16 SDG ini sebagai pemacu utama, bagaimana kita mahu memberikan keamanan kepada rakyat yang mereka inilah penyumbang kepada ekonomi, bagaimana kita mahu tarik pelabur, kalau tanpa pelabur bagaimana Sabah ini mahu maju jaya. Mohon Dewan terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Baiklah, perdebatan hari ini diteruskan dengan Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang bagi meneruskan bangkangan usul perdebatan. Dipersilakan. Warga Dewan, Datuk Mariam masih lagi tak faham tentang apa yang mereka bawakan pada hari ini. Maknanya, mereka nak bawa teras 16 SDG, Sustainable Development Goal, mesti menjadi pemacu utama SMJ. Okey, pertama, saya nak ceritalah Datuk Wafi. Datuk Wafi, saya nak tanya, apakah perkataan mesti dan apakah keadaan yang menunjukkan mesti menjadi pemacu utama SMJ. Saya tak nampak perkara ini dari yang pertama hingga Datuk Mariam. Kedua, saya nak tanyalah Datuk Mariam. Anda tanya pada hari ini, anda nak utamakan keamanan, keadilan dan pertubuhan hukum. Saya nak tanyalah, kalau anda bercerita mengenai adanya keganasan dan minta tebusan dan sebagainya, apa keadaan yang menyebabkan mereka wujud keganasan dan minta tebusan dan sebagainya? Apa? Saya nak tanya anda, apa keadaan adalah masalah ekonomi. Kalau orang ada masalah ekonomi, kecenderungan untuk melakukan masalah-masalah jenayah adalah tinggi. Maknanya pada hari ini warga Dewan, kalau ada masalah jenayah tinggi, kita nak utamakan apa? Peluang pekerjaan, Tuan Yudi Pertua. Kalau peluang pekerjaan kita utamakan, barulah kita bawa nilai-nilai integriti itu, warga Dewan yang mulia. Baiklah, saya tak nak panjang lebar. Cakap tentang hujah ancaman keselamatan dan keganasan dalam negeri Sabah, Tuan Yudi Pertua. Dalam hujah ini ada beberapa isu yang mereka ceritakan, terutamanya isu tentang keganasan yang mereka ceritakan dan minta tebusan dan sebagainya. Okey, untuk isu ini, saya bidas hujah ini kerana atas isu ini adanya keganasan. Seperti perkara yang saya tanya, kalau kita bercerita mengenai teras ke-16, anda perlu lihat matlamat dia, Tuan Yudi Pertua. Pertama, matlamat dia nak promosikan masyarakat aman dan menyeluruh dan demi pembangunan mapan. Kenapa pada hari ini mereka nak utamakan, nak jadikan, mesti juga mahu tidak mahu nak jadikan pemacu utama adalah teras 16, tetapi mereka tak bawa pula capaian keadilan, bina institusi berkesan dan dipercayai menyeluruh dan semua tahap dalam isu ini. Kenapa? Sebab tak kala kita bercerita mengenai adanya keganasan dan sebagainya, kita lihat faktor ekonomi, Tuan Yudi Pertua. Tak kala faktor ekonomi turun, tak ada peluang pekerjaan, mulalah jenayah berlaku. Isu pendidikan mereka, Tuan Yudi Pertua, adanya 50,000 kanak-kanak tanpa warga negara, tak dapat hak pendidikan dan sebagainya. Tak kala bercerita mengenai tak dapat hak pendidikan, Tuan Yudi Pertua, apa perkara yang saya teringat, Tuan Yudi Pertua? Bukan teras SDG ke-16 tetapi teras ke-4 SDG, teras ke-4 SDG, Tuan Yudi Pertua, iaitu pendidikan berkualiti. Maknanya kita nak jamin pendidikan menyeluruh dan equity serta menggalakkan peluang pembelajaran, Tuan Yudi Pertua. Maknanya pada hari ini kepada 50,000 kanak-kanak tanpa kewarganegaraan yang tak dapat pendidikan, melalui teras ke-4 ni anda dapat pendidikan sebab kita lebih inklusif dan equity dalam memberikan pendidikan. Sebelum itu ya dipersilakan mana-mana. Datuk, macam mana mereka nak dapat
Pendidikan kalau dokumen diri pun tak ada. Macam itu, kalau dokumen diri kita tak dapat Tuan Yang Di-Pertua, kita tingkatkan kualiti pendidikan. Sebab apa nak tingkatkan kualiti pendidikan? Kita nak buka lebih banyak akses. Maksudnya, kalau kita buka akses pendidikan dan meningkatkan kualiti pendidikan, masalah dokumentasi kita akan lakukan pada tahap pertama di bawah teras keempat, bukan di bawah teras ke-16. Teras ke-16 hanyalah sebagai kiringan saja, sebagai prinsip, bukan sebagai pemacu. Kalau kita nak, mesti menjadi pemacu utama SMJ sebab tiga-tiga tak ada. Sebab dalam hujah mereka tak jawab pun ketiga-tiga teras SMJ Tuan Di-Pertua. Maknanya hujah kedua kami di atas rasional kerana adanya SDG lain yang lebih relevan untuk menyokong secara keseluruhan. Kami lihat pada hujah kedua kami itu modal insan dan kesejahteraan rakyat. Dalam elemen modal insan dan kesejahteraan rakyat, matlamat utama elemen ini adalah untuk memacu pembangunan modal insan untuk keberhasilan negeri dan menambah baik kemudahan program. Jadi, kalau kita lihatkan teras pertama yang diangkat dalam pemacu modal insan yang berkualiti adalah kualiti pendidikan, iaitu teras keempat. Matlamat teras keempat ini pula dia nak menjurus terus kepada nak jamin pendidikan menyeluruh, equity serta nak galakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat kepada semua, termasuk 50,000 kanak-kanak yang tak ada kewarganegaraan Tuan Yang Di-Pertua. Mana kata pada hari ini pendidikan berkualiti melahirkan modal insan yang berkualiti selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Maka tak kala dalam SMJ kita teraskan, dalam SMJ berteraskan pemacuan modal insan dan kesejahteraan rakyat, di sinilah teras keempat SDG memainkan peranan yang utama dalam memacukan pelaksanaan SMJ Tuan Yang Di-Pertua. Misal kata pada hari ini, kalau kita lihat berdasarkan data Kementerian Pendidikan Negeri Sabah, peratusan pelajar Sabah pada hari ini yang tercicir agak tinggi. Masalah keciciran ini sudah menunjukkan keadaan yang lama. Jadi, tak kala kewujudan SMJ pada hari ini Tuan Yang Di-Pertua, apa yang kita perlu utamakan? Teras keempat, kualiti pendidikan, di mana kualiti pendidikan ini membuka akses kepada pendidikan kepada seluruh semua warga Dewan Yang Mulia. Kenapa pula SDG 16 teras yang ke-16 tidak sesuai untuk dijadikan pemacu modal insan dan kesejahteraan? Disebabkan isu-isu pendidikan negeri Sabah dalam memacu modal insan dan kesejahteraan rakyat berkisar tentang kualiti pendidikan, bukanlah keadilan dalam pendidikan. Malah ada sahaja institusi yang dibina, tetapi pada hari ini Tuan Yang Di-Pertua, rakyat Sabah untuk masuk institusi ini perlu merit. Kita perlukan kualiti pendidikan yang tinggi. Barulah modal insan kita dapat lahirkan seterusnya mensejahterakan rakyat. Hujah ketiga, jaringan infrastruktur dan kelestarian hijau Tuan Yang Di-Pertua. Dalam ini, mereka tunjukkan kukuhkan infrastruktur bagi sokong pertumbuhan ekonomi. Jika lihat pada teras ke-6, yakni air bersih dan sanitasi, di mana SDG ingin mencapaikan dan memastikan kecapaian dan pengurusan yang mampan air dan sanitasi kepada semua. Maksudnya, isu air pada 22 loji rawatan yang berdepan masalah dalam membekalkan air bersih setiap daerah, ini adalah isu utama. Tak kala isu utama, kita utamakan SDG yang ke-6. Maka kenapa teras ke-16 tak perlu kita gunakan? Sebab ia hanya prinsip sahaja, bukan keadaan yang akan betul-betul membangun dan mendevelop dengan izin Tuan Yang Di-Pertua yang akan membangunkan goal kita pada hari ini Tuan Yang Di-Pertua. Jadi maksudnya pada hari ini, sebab nak sangat kita selesaikan isu rasuah Sabah terpaksa gadaikan air sebenar junjung prinsip Tuan Yang Di-Pertua. Ini bukan perkara yang betul. Maknanya pada hari ini kami percaya ada lagi SDG yang lain, teras SDG yang lain lebih relevan untuk menyokong secara keseluruhan. Maknanya pada hari ini teras ke-16 SDG bukanlah perlu perkara yang bukan mesti untuk kita letakkan sebagai pemacu utama. Maknanya di akhir perdebatan kami ingin tunjukkan bukan SDG 16 sahaja yang boleh jadi pemacu utama. Maka Tuan Yang Di-Pertua saya mohon usul untuk dibangkang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang. Sidang Dewan yang dihormati, isu perdebatan yang semakin hangat ini diteruskan lagi. Saya menjemput Yang Berhormat Menteri Pertama daripada pihak kerajaan untuk menyampaikan bidasan bagi menyokong usul perdebatan. Dipersilakan.
Hello, boleh dengar suara saya? Ya, boleh. Sekejap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya respon terus kepada kes pembangkang. Pertama sekali hadirin dan hadirat sekalian, apabila kami ceritakan kepada anda, pemacu utama ini adalah satu, teras SDG yang kami pilih iaitu teras 16 hadirin hadirat sekalian. Betul, kami meminta pembangkang untuk tunjukkan kalau bukan teras 16, teras yang mana kita perlu untuk menjadikan pemacu utama demi untuk kita mencapai matlamat SMJ ini hadirin dan hadirat sekalian. Tapi anda dengar atau tidak berapa banyak teras yang dilambatkan oleh meja pembangkang? Sekejap cakap pasal teras 8, sekejap teras 4, sekejap teras 6. Jadi pada akhirnya, pada keadaan pemacu utama, hadirin hadirat sekalian, dua orang tidak boleh jadi nombor satu. Anda perlu tunjukkan satu teras utama yang mampu untuk menyelesaikan isu-isu yang anda bentangkan hadirin dan hadirat sekalian. Sebab itu, adakah mereka menjawab keadaan teras ini mampu menjadi pemacu utama atau tidak? Tidak, sebab ada 8, ada 4, ada 6. Itu masalah yang pertama. Yang kedua, kata ketua pembangkang, apa kepentingan untuk kita selesaikan cabaran? Sebab tak perlu pun kita berbincang tentang cabaran hadirin hadirat sekalian. Perkara ini salah. Kalau kita nak tengok keberkesanan pelan itu hadirin hadirat sekalian, pertama kita ada cabaran. Dan bagaimana cara untuk kita menyelesaikan cabaran melalui teras ini yang dijelmakan melalui pelan yang dijalankan di bawah SMJ ini hadirin hadirat sekalian, barulah perkara ini membuktikan sama ada berkesan ataupun tidak pelan dan teras yang kita jadikan elemen di dalam SMJ ini hadirin dan hadirat sekalian. Inilah kepentingan kita berbincang soal cabaran. Dan yang kedua, janji seorang ketua pembangkang untuk menunjukkan keberhasilan SMJ ini hadirin hadirat sekalian. Saya tunggulah keberhasilan mereka apa. Sampai ke akhirnya, tidak ada pun cerita keberhasilan, hanya cerita menjadi seorang pegawai Jabatan Penerangan, cerita apa di bawah teras 8, apa di bawah teras 4 dan apa di bawah teras 6. Itu masalah anda yang pertama. Dan yang kedua, di saat awal-awal anda sudah cakap, kita tidak perlu mengutamakan pun teras di dalam SDG sebab sudah ada keberhasilan. Maksudnya, adakah anda tidak bersetuju untuk kita mengutamakan mana-mana SDG? Sebab kata anda tanpa kita utamakan pun, kita sudah boleh mencapai keberhasilan di dalam SMJ. Maka perkara ini bercanggah dengan hujah anda sendiri. Sebab di saat anda kata tidak perlu untuk mengutamakan teras SDG untuk menunjukkan keberhasilan sesuatu perkara, dalam hujah anda, semua hujah teras yang boleh menunjukkan keberhasilan sesuatu perkara. Itu percanggahan yang paling besar di meja pembangkang. Hadirin dan hadirat sekalian. Sebab itu, konsep mereka kita tidak dapat terima dalam Dewan Perdebatan. Sebelum saya pergi kepada hujah, silakan. Yang Berhormat, kenapa guna perkataan mesti? Sebab dalam keadaan ini, semua boleh jadi pemacu utama. Kenapa mesti teras 16? Yang Berhormat, pemacu utama ni satu sahaja. Tak semua orang boleh duduk di atas. Sebab itu, dalam kita menyelesaikan isu-isu yang kami bentangkan kepada anda perlu tunjukkan apa satu teras yang anda percaya boleh menyelesaikan concern dengan izin Tuan Yang di-Ketua Dewan ataupun isu yang perlu untuk didepani kalau kita nak mencapai matlamat SMJ ini hadirin hadirat sekalian. Anda sekejap 8, sekejap 6, sekejap 3. Jadi kita tak tahu yang mana satu kita nak fokuskan ini hadirin hadirat sekalian. Baik, saya pergi kepada hujah pembangkang yang cukup bermasalah. Hujah pertama mereka adalah teras 8, teras ekonomi. Dalam hujah ini diceritakan, dalam memenuhi SMJ, kita perlu jadikan teras 8 sebagai pemacu utama hadirin dan hadirat sekalian. Dan dalam hujah ini diceritakan tentang peluang ekonomi ataupun peluang pekerjaan. Pertama, ketua pembangkang masih tidak menafikan isu integriti yang kami ceritakan kepada anda. Hadirin sekalian, kenapa isu integriti sangat penting untuk kita selesaikan terlebih dahulu, barulah perkara-perkara yang lain boleh untuk kita jalankan. Sebab apa yang saya nak anda semua faham, tanpa integriti yang baik dalam struktur pemerintahan dan pentadbiran, maka masalah-masalah masih tetap akan berlaku. Buktinya,
keras sebelum ini ataupun pelan sebelum ini di Sabah, iaitu Sabah Corridor Development. Berlaku isu integriti yang menjadi salah satu faktor kegagalan pelan tersebut, hadirin sekalian. Jadi, kalau dalam isu ini pun kita tidak mahu meningkatkan integriti, maka apa keberhasilan yang ada cuba janjikan dalam Dewan Perdebatan? Kedua, untuk menjawab isu peluang pekerjaan ini, betul, kita mahu memberikan peluang pekerjaan kepada rakyat-rakyat Sabah. Tapi apa masalah yang berlaku walaupun peluang ini sudah dibuka? Pertama, apabila syarikat-syarikat di Sabah ini lebih memilih untuk mengambil warga asing sebagai pekerja mereka atas alasan warga asing boleh dibayar dengan lebih murah, hadirin dan hadirat sekalian. Maksudnya betul, peluang pekerjaan kita buka, tapi siapa yang merampas peluang pekerjaan ini? Bukan rakyat Sabah, tetapi warga asing, hadirin dan hadirat sekalian. Sebab itu, krisis ekonomi dan peluang pekerjaan anda tidak akan dapat dilakukan kalau krisis warga asing yang kami tunjukkan tidak kita selesaikan terlebih dahulu. Sebab itu, pembangkang tidak berjaya untuk membuktikan perkara ini, hadirin dan hadirat sekalian. Seterusnya, janji untuk tunjuk keberhasilan mereka pun tidak diceritakan dalam hujah ini, hadirin hadirat sekalian. Ketua pembangkang ini ibarat tanam tebu di tepi bibir saja. Isu kedua dalam hujah ini, isu jenayah yang berlaku di Sabah berpunca dari kemiskinan. Betul, jenayah ini berlaku di Sabah berpunca dari kemiskinan. Tapi tahukah anda, mereka ataupun golongan yang melakukan jenayah ini bukan rakyat tempatan negeri sahaja, tetapi juga orang tanpa warga negara, kanak-kanak tanpa warga negara dan warga asing. Dan peratusan orang tanpa warga negara dan warga asing lebih mengancam kedaulatan dan keselamatan rakyat-rakyat di negeri Sabah ini, hadirin dan hadirat sekalian. Menurut ahli wakil undangan negeri Datuk Christina Liu dari API mengatakan bahawa betapa rakyat Sabah ini tidak berasa selamat ketika duduk di negeri sendiri sebab bukan sahaja pekerjaan mereka dirampas, tapi mereka berasa terancam dengan keadaan ataupun kebanjiran warga-warga asing ini, hadirin dan hadirat sekalian. Sebab itu, hujah pertama tidak boleh kita terima dalam Dewan Perdebatan. Hujah kedua, teras pendidikan. Pendidikan ini salah sebab pendidikan di dalam SMJ ini bukanlah pendidikan berkualiti dari segi kesedaran pendidikan, tapi dari segi infrastruktur pendidikan, iaitu bantuan infrastruktur kepada sekolah-sekolah daif, fungsi ataupun akses digital kepada pendidikan ini. Soalan saya kepada anda, tidak kisahlah sejauh mana teknologi yang anda letakkan dalam sesuatu pendidikan, kalau tidak ada keterlibatan dari segi keciciran pelajar dan kanak-kanak tanpa warga negara yang tidak diberikan hak asasi mereka, adakah pendidikan anda disambut, hadirin dan hadirat sekalian? Sebab sekarang, kalau anda nak lakukan sesuatu sambutan daripada mereka yang sepatutnya menyambut perkara ini, perlu untuk ada. Sebab pemegang taruh dalam keberjayaan sesuatu perkara bukan hanya apa yang kerajaan buat, tapi keberkesanan apa yang mereka lakukan itu, hadirin dan hadirat sekalian. Sebab itu pendidikan ini tidak boleh untuk kita terima. Hujah terakhir adalah hujah infrastruktur, untuk membangunkan infrastruktur. Hujah ini sudah boleh dibidas dengan hujah integriti. Di saat keadaan infrastruktur kita sekarang, kita banyak masalah integriti dalam pemerolehan tender, dalam memberikan kepada pro dan faksi mereka sahaja, hadirin hadirat sekalian. Adakah ini keadaan infrastruktur kita mampu untuk kita jamin keberkesanan dan penerimaan kepada rakyat? Rumusan, hadirin dan hadirat sekalian. Pertama, pihak pembangkang ini sudah gagal dalam melawan pemacu utama di dalam Dewan Perdebatan sebab pemacu mereka berubah-ubah. Kalau mereka nak fokus dengan 8, kenapa tiba-tiba nak fokus dengan 4 dan juga 2? Ini masalah mereka. Dan yang kedua, mereka tidak pernah langsung menafikan Teras 16 dan kejayaan serta kemampuan Teras 16 dalam mendepani cabaran yang kami telah tunjukkan kepada anda. Ada tak Teras mereka mampu mendepani cabaran yang kami tunjukkan? Tidak, hadirin dan hadirat sekalian. Sebab itu, saya percaya kami perlu menang dalam Dewan Perdebatan. Terima kasih, mohon untuk terus mencadang. Terima kasih Yang Berhormat. Baiklah, persidangan diteruskan dengan ucapan daripada Yang Berhormat Pembangkang Pertama bagi membangkang usul dan seterusnya mengukuhkan kes yang dibawakan oleh pihak pembangkang. Dipersilakan. Cubaan suara dapat dengar? Boleh? Warga Dewan, usul perdebatan hari ini, Teras 16 SDG mesti menjadi pemacu utama. Di meja perwakilan pembangkang hari ini, suka untuk saya tekankan sekali lagi bahawa SDG yang ke-16 ini tidak mesti menjadi pemacu utama dalam Sabah Maju Jaya, warga Dewan sekalian. Kerana adanya SDG lain yang
lebih relevan untuk menyokong secara keseluruhannya, tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, sebelum terus membidas Menteri Pertahanan pada hari ini, lihatlah apakah masalah di meja perwakilan kerajaan. Pertama sekali, dari aspek mengutamakan warga dewan sekalian, apa yang mereka ceritakan dalam keadaan mengutamakan adalah kemampuan untuk mendepati cabaran utama dalam mencapai Sabah Maju Jaya ini, warga dewan sekalian. Dan kalau mereka berkata berdemikian, adakah Teras 16 ini mesti menjadi pemacu utama? Sedangkan Teras 16 ini tidak boleh berdiri secara sendiri tanpa ada teras-teras penting yang sudah pun dipetakan dalam aliran Sabah Maju Jaya itu sendiri, warga. Ya, baiklah, terus kepada permasalahan Menteri Pertahanan pada hari ini. Banyak pertikaian beliau bangkitkan dalam Dewan Perdebatan. Baiklah, pertama sekali, apa yang beliau cuba katakan pada hari ini bahawa kita selesaikan masalah integriti terlebih dahulu disebabkan SDC ini gagal disebabkan masalah integriti warga dewan sekalian. Dan kalau masalah integriti ini berlaku, adakah kita terus menekankan, oh Teras 16 ini mesti menjadi pemacu utama? Di secara sendiri, adanya SDG lain yang lebih relevan untuk mencapai Sabah Maju Jaya ini, warga dewan sekalian. Dan kedua, pada hari ini bahawa isu peluang pekerjaan ini berlaku, isu peluang pekerjaan ini direbut oleh warga asing, dan kata beliau juga jenayah banyak dilakukan oleh warga asing di Sabah itu sendiri disebabkan masalah integriti dilakukan oleh pemerintah pada tahap pertama, warga dewan sekalian. Warga dewan, di saat masalah integriti ini berlaku, apakah punca keadaan mendesak? Ekonomi, warga dewan sekalian. Sebab itu, kalau anda hadang betul-betul pelan pemetaan Sabah Maju Jaya itu di peringkat S itu sendiri, ekonomi amat menekankan teras-teras yang lain. Namun, pemacu utama bukanlah SDG 16. Sebaliknya, kalau anda hayati kronologi pemetaan SMJ itu, kriteria ke-16, teras ke-16 hanya ditekankan di M itu saja. Modal insan dan kesejahteraan rakyat, warga dewan sekalian. Ini satu tuduhan yang simplistik di meja perwakilan kerajaan. Sebelum saya teruskan, silakan satu. Anda cakap 16 tak boleh berdiri sendiri, jadi 846 anda ni boleh berdiri sendiri ke? Kedua, bantuan ekonomi kepada mereka yang melakukan jenayah kepada rakyat tempatan, bukan kepada warga asing yang melakukan jenayah. Masalah yang berhormat, masalah itu berlaku disebabkan oleh kegagalan Teras 16 ini berdiri secara sendiri. Sebab itu kita perlukan SDG lain untuk menyokong secara keseluruhan berdasarkan pemetaan Sabah Maju Jaya itu sendiri. Sebab apa? Kalau kita nak lihat SDG sebagai pemacu utama, kita perlu melihat ataupun menimbang keadaan ekonomi dan sebagainya. Itu sahaja yang berhormat. Dan masalah Menteri Pertahanan pada hari ini adalah kata beliau bahawa hari ini kanak-kanak pada peringkat awal sudah pun tidak mendapat pendidikan disebabkan keadaan ketiadaan integriti itu adalah asas kepada kegagalan anak-anak di Sabah untuk mendapatkan pendidikan, warga dewan sekalian. Dan inilah keadaan kita masih memerlukan SDG yang lain, iaitu SDG yang keempat, pendidikan, kesamarataan pendidikan itu sendiri, warga dewan sekalian. Kalau hari ini anda nak pacu 16 semata-mata, bagaimana anda ingin menekankan pendidikan kesamarataan itu penting dalam SDG ke-16 itu, tuan-tuan dan puan-puan. Selesai membidas Menteri Pertahanan, terus kita analisis apakah sebenarnya permasalahan timbalan Perdana Menteri, warga dewan sekalian. Membawa penghujahan tentang ancaman keganasan dan keselamatan, tuan-tuan dan puan-puan. Isu pertama, keselamatan perairan, warga dewan sekalian. Berkenaan dengan isu keselamatan perairan. Sekarang ini dalam isu pencerobohan dan pengganas, tidak ada Eskom the koridor keselamatan di Sabah di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dan yang kedua, isu kerakyatan. Kita sudah ada tindakan dari Jabatan Pendaftar Negara. Bukan masalah integriti dan tidak ada keperluan meletakkan Teras 16 sebagai pemacu utama. Kami tidak menafikan Teras 16 ini sememangnya prinsip asas untuk menjadi Sabah Maju Jaya, tapi bukan keadaan mesti untuk kita utamakan. Dan membidas berkenaan isu pencerobohan Kesultanan Sulu, Perdana Menteri dan Kerajaan dalam Kementerian Dalam Negeri sudah mulakan rundingan diplomasi dengan Kerajaan Filipina dan mendapat nasihat antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, warga dewan sekalian. Semua ini sudah ada solusi dan tindakan sedia ada oleh kerajaan sekarang. Jadi apakah kaitannya anda ingin meletakkan Teras 16 ini sebagai keadaan mesti Datuk. Sabah Maju Jaya, warga dewan sekalian. Sebelum saya teruskan, silakan satu.
Isu integriti, pegawai Eskom sendiri mengambil rasuah sebanyak 2 juta. Adakah ini bukan isu integriti yang mengancam kedaulatan? Dan yang kedua, isu Filipina, Sabah tidak ada autoriti penuh lagi ya. Sebab itu kita meminta Sabah ini ada autoriti penuh untuk menyelesaikan di Parlimen. Respon? Sudah ada solusinya, Muhammad. Jadi keperluan untuk meletakkan teras ke-16 ini sebagai mesti pemacu utama ini bukanlah tidak semestinya, Muhammad. Maksudnya kita ada SDG lain yang lebih relevan untuk menyokong secara keseluruhan warga Dewan sekalian. Terus kita analisis apakah masalah Perdana Menteri pada hari ini. Bangkit membawakan satu hujah berkenaan dengan ketulusan institusi pemerintahan, tuan-tuan dan puan-puan. Kata beliau bahawa berlaku isu rasuah di mana pemberian tender ini tidak adil warga Dewan sekalian. Sekali lagi, saya ingin bersoalkan kepada Perdana Menteri bahawa integriti ini ada, tapi masalah ekonomi itu tidak diusahakan. Bagaimana ianya dapat mencapai Sabah Maju Jaya itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan? Baiklah, secara keseluruhannya, di meja perwakilan pembangkang hari ini, kami tidak pernah memburukkan teras 16 ini. Cuma kita perlu menghayati apakah nasib rakyat Sabah sekarang ini, situasi semasa bahawa integriti tidak boleh berdiri secara sendiri tanpa ada sokongan SDG yang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Pemetaan SDG itu sendiri sudah pun menunjukkan keadaan bahawa teras Sabah Maju Jaya ini sudah berfokus. Maka pemetaan SDG itu perlu sudah pun terperinci warga Dewan sekalian. Maka tiada keperluan untuk meletakkan teras ke-16 menjadi pemacu utama disebabkan keadaan sekarang ini. Kita perlu selamatkan secara keseluruhan. Jangan memilih bulu melihatkan keadaan integriti perlu diutamakan, ekonomi kita ketepikan. Sebaliknya kita angkat SDG ini yang sudah kami ceritakan demi mencapai matlamat dan aspirasi Sabah Maju Jaya. Maka tiada apa yang saya minta, mohon nasib rakyat Borneo terus dipelihara. Sekian untuk terus membangkang. Terima kasih Yang Berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah serta bidasan daripada ahli-ahli yang berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Perdebatan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan. Bagi sesi penggulungan, pendebat pertama atau pendebat kedua boleh menyampaikan penggulungan di pihak masing-masing. 4 minit diperuntukkan untuk setiap pendebat yang akan melakukan penggulungan kes di pihak masing-masing. Saya mulakan dengan mempersilakan Yang Berhormat wakil daripada pihak pembangkang untuk tampil menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Warga Dewan yang mulia, pertama saya nak tegur pihak kerajaan kalau bercerita mengenai perkataan mesti. Mesti itu adalah perlu. Tidak mahu tahu atau tidak mahu, perlu juga menggunakan teras 16 itu Tuan Yang Di-Pertua. Tapi situasi perlu perlu dan perlu itu saya tidak pernah nampak dalam keadaan mereka berhujah Tuan Yang Di-Pertua. Apa mereka nak katakan pada hari ini, mereka nak jadikan teras 16 SDG ini sebagai perkara yang mesti dan menjadi pemacu utama sebab mereka nak elakkan atasi cabaran-cabaran sebagainya Tuan Yang Di-Pertua. Kalau bercerita mengenai cabaran Tuan Yang Di-Pertua, ada sahaja apa-apa yang isu mereka kata terhadap isu rasuah dan sebagainya, ada sabitan undang-undang. Tak kala kita bercerita mengenai sabitan undang-undang terhadap rasuah itu Tuan Yang Di-Pertua, ia tidak sekalipun akan mengganggu ataupun meruntuhkan pelan pelaksanaan yang diceritakan oleh pihak kerajaan. Maknanya pada hari ini, tak kala kita bercerita mengenai adanya rasuah, adanya ketirisan, ada juga Suruhanjaya rasuah, pencegah rasuah dari Sabah untuk mencegah rasuah itu dan mengenakan sabitan undang-undang. Jadi, teras ke-16 inilah yang akan bercerita Tuan Yang Di-Pertua. Maknanya kata pada hari ini kita nak selesaikan masalah pendidikan. Tak kala bercerita mengenai masalah pendidikan, kenapa kita tak utamakan pendidikan berkualiti? Sedangkan kita nak bina modal insan Tuan Yang Di-Pertua, takkan kenapa pula kita nak bina modal insan berdasarkan teras 16? Sedangkan dalam pemetaan SDG Tuan Yang Di-Pertua, SMJ itu, SDG keempat adalah perkara utama yang diangkat sebagai perkara yang untuk menjawab pelaksanaan kepada Tuan Yang Di-Pertua, menjawab kepada pelaksanaan yang teras yang ingin kita ceritakan Tuan Yang Di-Pertua. Apabila bercerita mengenai pendidikan Tuan Yang Di-Pertua, anda perlu faham kerana pelaksanaan penyampaian ini kita
nak ubah kurikulum berkualiti untuk modal ihsan SMJ. Apa kaitan dengan rasuah, Tuan Ibu Ketua? Ada rasuah, kita bendung dengan kenakan sabitan undang-undang. Itu sahaja. Yang bersalah kita hukum mengikut prosedur dan undang-undang, Tuan Ibu Ketua. Tapi tidak bermakna ianya sampai merencanakan pembangunan pelan agenda kerajaan negeri yang telah dirancang. Sangat jahat pihak kerajaan pada hari ini. Tak kala kita tak utamakan teras 16, terus pelan pembangunan hancur begitu sahaja. Kenapa pada hari ini saya nak jawab? Kenapa sejak pada hari ini kami lambatkan teras sekejap 8, sekejap 4, sekejap 6? Masalahnya pada hari ini, tak kala kita bercerita mengenai teras pertama dalam SMJ, iaitu ekonomi, kita perlu bercerita mengenai teras SDG, iaitu yang ke-8, pekerjaan yang sesuai dan pembangunan ekonomi. Kenapa perlu cerita pasal teras keamanan, keadilan dan pertubuhan kukuh, Tuan Yang Pertua? Boleh untuk dijadikan selingan, Tuan Yang Pertua. Maknanya, kalau kita bercerita mengenai nak bina modal insan, nak pacu modal insan, kita perlu bercerita mengenai teras keempat. Sebab itu yang akan jadi pemacu utama pada setiap sektor, pada setiap teras dalam SMJ itu, Tuan Yang Pertua. Maknanya, tak kala bercerita mengenai teras 16 ini, keutamaan yang ada. Tetapi kalau kita letak mesti ataupun perlu, mahu tidak mahu guna juga teras 16 ini, itu bukan jawapannya, Tuan Yang Pertua. Tak kala kita ingin tunjukkan pada hari ini, kita nak bangunkan Sabah. Adanya rasuah terus pelan pembangunan dan agenda kerajaan negeri ini tak dapat dilaksanakan sebab ada rasuah. Tak boleh hukum terus macam itu, Tuan Yang Pertua, sebab kita ada undang-undang. Undang-undang dan pelan ada dua perkara yang berbeza. Tetapi ia saling bergerak bersama, Tuan Yang Pertua. Maknanya, ada orang buat rasuah, ada juga undang-undang yang akan disabitkan. Dan pada hari ini, tak kala anda nak tinggikan, nak junjungkan prinsip dan sebagainya, Tuan Yang Pertua, pada teras 16 ini, kita gagal nak utamakan benda yang keperluan pihak kerajaan negeri pada hari ini, Tuan Yang Pertua. Kita nak air bersih, kita utamakan agenda yang ke-6, teras yang ke-6 SDG. Kita nak utamakan pendidikan dan bina modal Islam, kita mesti utamakan kualiti pendidikan. Dan tak kala kita ingin utamakan ekonomi kita, Tuan Yang Pertua, pada hari ini kita perlu utamakan teras yang ke-8. Maknanya SMJ kami jawab, SDG pun kami jawab, Tuan Yang Pertua. Makna kata pada hari ini ada rasuah, ada juga timbang taranya, Tuan Yang Pertua. Kami lebih baik sebab kami mampu buktikan kepada hadirin sekalian bahawa teras SDG ini bukanlah perlu untuk jadi pemacu utama. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat. Baiklah, bagi menutup sesi penggulungan bagi persidangan kali ini, saya mempersilakan wakil pihak kerajaan untuk tampil bagi menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi kecewa saya kepada pembangkang. Baiklah warga Dewan sekalian, ayuhlah dalam arena penggulungan ini, saya akan bantu anda membaca semula usul perdebatan pada hari ini. Teras 16 SDG mesti menjadi pemacu utama SMJ. Tetapi fahaman di meja pembangkang seolah-olah kami mencadangkan teras SDG 16 SDG ini mesti menjadi pemacu tunggal dalam SMJ warga Dewan sekalian. Sebab itu, dalam Dewan Perdebatan pada hari ini, apabila kami meletakkan pemacu utama ini, kami tidak pernah menafikan keupayaan SDG yang lain. Tetapi soalnya, apabila kita melihat ada beberapa cabaran dalam kita mencapai matlamat SMJ ini, kami percaya dengan kita mengutamakan faktor SDG 16 ini dapat untuk kita mengatasi cabaran ini dan pada akhirnya membantu negeri Sabah untuk mencapai matlamat SMJ warga Dewan sekalian. Jadi, sudah tidak timbul isu-isu seperti SDG 16 ini tak mampu untuk merangkumi perkara-perkara lain, tidak menyeluruh dan sebagainya warga Dewan sekalian. Sebab pada akhirnya SDG yang lain tu boleh saja kita laksanakan, cuma dalam setiap pelaksanaan kita akan utamakan SDG 16 ini warga Dewan sekalian. Itu masalah fahaman di meja pembangkang. Kedua, masalah kes mereka pada hari ini apabila mereka bercerita soal keupayaan SDG lain warga Dewan sekalian. Kenapa ia bermasalah? Pada peringkat yang pertama, dalam Dewan Perdebatan pada hari ini, mereka tidak pernah bersetuju dengan status quo kerajaan. Pada akhirnya, kita ingin selesaikan ada beberapa cabaran dalam kita mencapai matlamat SMJ ini warga Dewan sekalian, dan pada akhirnya SDG 16 inilah yang mampu untuk membantu kita mencapai ini. Tetapi dalam di meja pembangkang pada hari ini, perkara pertama yang mereka perlu lakukan adalah
menafikan kemampuan SDG 16. Tetapi pada akhirnya mereka terus melompat kepada SDG yang lain tuan yang di-Pertua Dewan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mereka ini berubah-ubah pegangan mereka. Pertama, hujah mereka ingin utamakan SDG 8. Hujah kedua SDG 4. Hujah ketiga SDG 6. Dalam Dewan Perdebatan pada hari ini, sebenarnya kita ni di meja pembangkang mereka ingin utamakan yang mana? Itu yang pertama, persoalan kepada pembangkang. Dan yang kedua, di saat seorang ketua pembangkang bangkit, mereka kata tidak perlu utamakan sebab ada keberhasilan. Jadi kalau sudah ada keberhasilan, kenapa pembangkang mencadangkan SDG lain pula warga dewan sekalian tidak pernah pun dinyatakan di meja pembangkang. Hujah pula, hujah mereka pada hari ini sangatlah saya kira tidak ada analisis. Sebab pada akhirnya kalau nak dibandingkan dengan hujah kerajaan dalam penceritaan kerajaan pada hari ini, kami sertakan teras indikator serta misi dalam teras 16 ini pada akhirnya dapat menyelesaikan cabaran-cabaran kita warga dewan sekalian. Tetapi di meja pembangkang, mereka hanya ambil teras 4, teras 6 ini soalnya contoh soal ekonomi, terus mereka kaitkan dengan SMJ ini warga dewan sekalian tanpa menganalisis apakah misi serta indikator yang ada di dalam teras-teras SDG itu warga dewan sekalian menyebabkan pembuktian mereka ini tidaklah boleh diterima dalam Dewan Perdebatan. Perkara-perkara yang tidak dibidas di meja pembangkang adalah isu hak asasi untuk mendapatkan kewarganegaraan, isu keselamatan dan isu integriti ini warga dewan sekalian. Sebab pada akhirnya mereka hanya menafikan perkara ini tetapi tidak menjawab keperluan dan kemampuan SDG 16 untuk mencapai matlamat SMJ ini warga dewan sekalian. Dan pada akhirnya, sekiranya anda menerima usul pada hari ini, bermaksud anda mengutamakan integriti, mengutamakan keadilan hak asasi dan kita mengutamakan perkara-perkara yang penting sebelum kita ingin mencapai SMJ, matlamat SMJ ini warga dewan sekalian, yang mana pada akhirnya kita semua sedar sebelum kita bergerak mencapai matlamat, kita pada asas yang kukuh iaitu perkara-perkara seperti keselamatan, ketelusan dan juga hak asasi ini perlu dicapai terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dimuliakan, dengan berakhirnya ucapan penggulungan oleh pihak kerajaan sebentar tadi, maka berakhirlah sudah persidangan kita. Sehingga bertemu semula pada persidangan yang akan datang. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang Dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian Dewan ini. Saya selaku Tuan yang di-Pertua Dewan dengan ini akan menangguhkan persidangan Dewan pada sesi ini. Untuk makluman hadirin sekalian, pusingan 5 ini adalah pusingan senyap, di mana keputusan tidak akan diumumkan selepas tamat sesi perdebatan. Namun begitu, keputusan akan diumumkan di bilik roll call pada jam 3 petang di bilik roll call peserta. Para peserta dan hakim dijemput menyertai roll call tersebut. Sebelum itu, saya memohon ahli-ahli yang berhormat beserta panel hakim untuk tunggu sebentar bagi sesi fotografi secara maya. Oleh itu, saya minta semua peserta dan hakim untuk buka kamera. Tapi saya punya ni ditutup. Boleh buka kan? Kejap Okey, saya akan ambil 3 gambar tau. Okey, first picture, 1, 2, 3. Gambar kedua, 1, 2, 3. Okey, gambar ketiga freestyle semua. 1, 2, 3. Okey. Baiklah, sekarang saya akan masukkan para hakim ke dalam bilik record room hakim untuk membuat keputusan. Para hakim boleh bersurai selepas sesi berbincang dan bersedia dengan keputusan.
Para hakim juga dijemput untuk turut serta di bilik roll call peserta untuk sesi pengumuman keputusan. Manakala para peserta pula boleh meninggalkan sidang ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih. Thank you. Sama.